Hai, Assalamualaikum. Okey, jumpa lagi dalam channel Cikgu Purple. Okey, kita akan sambung perkongsian kita untuk menghasilkan video PPT mudah untuk beginner dalam siri yang kedua. Okey, kepada yang follow saya daripada siri pertama, okey, harap-harap dah menguasai langkah-langkah yang telah disebutkan dalam siri 1. Kita akan sambung perbincangan dalam siri yang kedua berkenaan dengan membina video mudah menggunakan PowerPoint. Okey, jom. Dalam siri kedua, kita akan belajar, kita akan kongsikan tentang asas-asas PowerPoint yang kita perlu kuasai untuk menghasilkan sebuah video yang power hanya dengan menggunakan PowerPoint. Okey cikgu-cikgu, jom kita lihat sama-sama apakah asas-asas tersebut yang perlu kita kuasai. Dalam PowerPoint ada beberapa tools asas yang perlu kita kuasai. Okey, 1, 2, ada 8 perkara semua yang kita wajib kuasai jika kita hendak menggunakan PowerPoint untuk menghasilkan video ataupun slide PowerPoint lah. Nak buat PowerPoint ke, nak buat video ke, wajib kuasai 8 perkara ni. Okey. Apakah perkara tersebut? Home, insert, design, transition, animation, slideshow, shape, format dan juga file. Siri yang kedua kita belajar 4 sahaja. Siri yang seterusnya kita belajar baki lagi daripada perkara asas-asas tool tersebut. Okey, untuk siri yang kedua kita akan cuba kuasai, kita akan cuba pelajari tentang home, insert, design dan juga transition. Okey, jom cikgu-cikgu. Okay. Dalam home kita boleh pilih jenis tulisan. Maksud dia apa-apa saja kita type, kita tulis dalam PowerPoint, kita boleh tentukan sendiri, kita boleh pilih jenis tulisan yang kita suka, yang kita kehendaki. Okay, dalam home juga kita nak besarkan, kita nak kecilkan saiz tulisan pun dalam home. Okey, seterusnya kita boleh tebalkan ataupun kekalkan tulisan tu nipis je. Okey, dah siap tulis, dah ada saiz, kemudian kita pun boleh warnakan tulisan. Okey, highlight pun boleh. Cikgu-cikgu dalam home ni kalau kita nak highlight, biasa macam kalau cikgu-cikgu nampak dekat paparan saya ni ada warna hijau dan kuning. Okey, hijau tu saya dah highlight kan. Maksudnya highlight ni cikgu-cikgu dia suka highlight kan. Maksudnya bila kita highlight tu kita bagi nampak lagi, kita bagi jelas lagi apa benda yang penting. Itu kepentingan menggunakan highlight. Okey, dalam home juga kita boleh pilih kedudukan tulisan. Contohnya kita letak tengah, tepi ke, tepi belah kanan, tepi belah kiri. Okey, cikgu-cikgu ni contoh bila kita klik saja home, paparan ni akan keluar ya cikgu-cikgu. Okey, kalau cikgu-cikgu tengok dekat situ, kita boleh ubah tulisan. Okey, dekat impact, impact tu nama tulisan lah. Okey, kita boleh pilih dekat situ. Okey. Okey, ni cikgu. Dekat sini kita boleh pilih jenis tulisan yang kita nak. Dekat sini kalau untuk permulaan ni saya sarankan cikgu-cikgu jangan ambil masa terlalu lama. Contoh macam cikgu perempuan kan, dia suka tulisan yang cantik-cantik. Okay, cikgu tak perlu cikgu. Untuk pertama ni, untuk step yang mula-mula sekali belajar yang basic ni, cikgu ambil sahaja apa-apa tulisan yang basic. Okay, tak payah cari sampai bawah, tak payah scroll sampai bawah. Ambil je mana-mana tulisan dulu. Okay, kemudian kita boleh tukar saiz, besarkan ataupun kecilkan. Okey, kalau cikgu perasan paparan tu tiba-tiba gelap, tak boleh klik apa-apa. Kenapa ya? Okey, ada sebab dia. Sebab dekat dalam tulisan dan juga kotak-kotak ataupun shape tu kita tak klik. Macam ni, dia dah keluar dah titik-titik putih kan. Okey, ni titik putih, maksud dia tu dah hilang. Okey, ada balik. Okey, titik putih tu maksud dia bila dia keluar titik-titik putih ni kita boleh edit tulisan tu. Tapi kalau titik tu tak ada,
maksud dia paparan tu akan jadi gelap. Kita tak boleh ubah apa-apa dah. Okay, so pastikan bila nak ubah, titik-titik ni ada. Ingat cikgu, titik tu ada. Okay, untuk highlight cikgu kat sini cikgu. Kalau perasan tulisan kuning tu, ni highlight. Okay, kalau ubah kedudukan tulisan dekat sini cikgu. Okay. Tengah, tepi, kiri ataupun tepi belah kanan. Okay cikgu, kita buat tulisan baru ya cikgu. Okay, belajar mudah video. Okay, ingat cikgu step dia kena highlight dulu boldkan dua tulisan tu baru boleh tukar. Kalau cikgu perasan dekat paparan tu, tu adalah numbering. Maksudnya kita letak poin-poin lah, contoh macam ni. Okay, kita dah letak nombor 1, 2, 3 A, B, C. Ikut pilihan kita cikgu. Mana nak pilih cikgu kat sini cikgu. Dekat atas ni. Okay, cikgu pilih je. Kalau tak nak letak, pilih none lah. Okay cikgu, dekat paparan tu, kalau kita dah tertulis huruf kecil, kita nak huruf besar. Okay, boleh ubah. Okay, kita pilih kat situ je. Kita pilih sini. Okay, sama ada kecil, huruf besar semua, ataupun huruf bertambah besar. Dekat situ boleh ubah. Ni untuk warnakan tulisannya cikgu. Okey cikgu, dalam paparan yang ni adalah untuk tambah slide cikgu. Contoh kalau slide tu kita kurang, kita nak tambah lagi, boleh klik saja. Ataupun cara lain, klik mana-mana dekat sini slide yang kita nak tu, kemudian klik kanan dan duplicate. Ada dua cara, sama ada cara yang atas ni ataupun cara dekat sini. Okey, kalau cara dekat sini, cikgu klik kanan dan tekan duplicate slide. Cikgu, duplicate slide. Okey, kemudian kita akan teruskan perkongsian kita. Perkara seterusnya adalah insert. Okey, insert ni apa yang berlaku dalam insert? Kita nak masukkan table, picture, gambar-gambar. Dalam siri 1 kita dah terangkan, contoh kalau kita dah tetapkan topik ataupun subtopik, kita dah boleh mula cari gambar-gambar yang berkaitan ataupun bahan-bahan yang berkaitan dalam internet. Download dan simpan secara kemas, simpan siap-siap lah dalam folder yang kita bina. Okey, masuk dalam, bila dah start buat PowerPoint yang video, kita akan gunakan insert dan masukkan gambar yang kita nak. Okey, dalam insert ni juga kita boleh masukkan shapes. Pilih bentuk-bentuk lah, ada segi 4, segi 3, bulat. Okey, semua dalam PowerPoint tu dah disediakan. Kita tinggal pilih je cikgu-cikgu. Okey, dalam insert juga dia ada text box. Dalam text box ni untuk apa cikgu-cikgu? Text box ni kegunaan dia adalah kita boleh tulis perkataan dekat dalam. Contoh kita dah ketik tulisan dalam satu-satu slide kita boleh tambah je. Klik text box dan tulis perkataan. Okey, nanti lepas ni saya tunjuk. Okey, kemudian dalam insert juga kita boleh pilih simbol. Jadi biasa dah kalau yang simbol-simbol yang tak ada dalam keyboard tu lah. Okey, kemudian dalam insert juga kita boleh masukkan video dan audio. Contoh cikgu-cikgu dalam cikgu-cikgu punya PowerPoint ataupun video tu, cikgu nak masukkan video daripada sumber luar. Contoh video daripada YouTube. Boleh cikgu-cikgu. Kita akan gunakan kemudahan insert dan masukkan video melalui insert tu. Okey, nanti kita akan tunjuk pasti. Okey, ni contoh dia cikgu-cikgu. Insert. Okay, insert ke atas ni cikgu-cikgu. Okay, dalam insert ni tengok. Bila kita klik saja insert, dia ada table, dia ada picture, dia ada shapes kat situ. Okay, kemudian ada
Okey, text box. Kita pun ada word art. Boleh pilih tulisan, simbol. Okey, video dan juga audio. Okey, sekejap saya padam dulu ya cikgu. Kita pergi, kita go to satu-satu. Okey. Contoh, kita dah pilih shape tadi. Okey, kita pilih shape kan. Pilih je lah shape apa-apa pun. Kita nak kotak ke, kita nak segitiga ke. Ni kita try. Kita buat segi 4 dulu. Kemudian kita pilih segitiga. Okey, dah. Itu contoh shape yang ada lah. Okay, kemudian text box. Okay, dalam text box ni, macam mana kita nak tulis? Kita pilih text box, klik kanan dan pilih edit text. Okay, tulislah kat dalam tu apa-apa je. Biasa text box ni saya guna untuk tambah tulisan lah dekat tajuk tu. Okay, word art. Okay, word art ni biasa tulisan dia cantik. Saya suka guna sebab dia boleh tukar-tukar. Dia punya ketebalan, dia punya design warna tu. Okey, seterusnya video cikgu. Okay, video boleh ambil daripada online ataupun daripada yang ada dalam stok kita lah. Okey, contoh saya ambil satu video. Okey, dah pilih insert. Nanti dia akan proses, dia keluar lah. Okey, yang ni tiba-tiba jadi penuh kan. Kita boleh adjust. Kita besarkan, kita kecilkan, kita bawa dia ke sana, ke sini, kemari. Ikut kreativiti kita cikgu. Saya tahu cikgu-cikgu di luar sana lagi kreatif dari saya. Saya ni hanya bantu sahaja, tunjuk sedikit jalan sahaja. Cikgu-cikgu lagi kreatif. Okey. Kemudian kita pilih audio pula cikgu. Biasa audio ni sound lah. Kita nak letak background sound kita kan. So pastikan dalam laptop kita tu dah ada banyak sound dah. Okey, pilih je mana-mana sound. Okey cikgu-cikgu, harap-harap dapat faham lah ya dengan contoh untuk bahagian insert. Okey, baik, seterusnya berkenaan dengan design. Nama pun design kan. Bila kata design ni, reka bentuk lah. Okay, reka bentuk apa? Reka bentuk kita punya paparan, PowerPoint ataupun video. Yang ni terpulang dekat kita. Kita nak reka bentuk macam mana kita punya PowerPoint. Okey. Dalam design ni kita boleh pilih yang sedia ada dalam PowerPoint tu. Biasa dalam PowerPoint dia ada banyak dah. Kalau yang 365 ni lagi canggih. Sebab dia akan link dengan internet. Dia akan bagi beberapa cadangan reka bentukkan kita punya paparan PowerPoint tu. Ataupun ada juga pilihan. Contoh kita dah ambil gambar banyak-banyak daripada internet kan. Kita berkenan dengan background tu, background ni, boleh je. Dua-dua boleh. Sama ada kita pilih design yang disediakan oleh PowerPoint ataupun kita pilih daripada internet ataupun mana-mana sumber lain yang kita dah save dalam kita punya laptop. Klik design, itulah pilihan-pilihan dia ada. Cikgu pilih lah mana satu yang berkenaan di hati. Kalau macam cikgu-cikgu perempuan ni, biasa macam saya lah, dan pengalaman dengan cikgu-cikgu perempuan yang lain, dia suka cantik-cantik. Dia kan ambil masa kat sini, dia kan hias. Dia kan ambil masa kat situ lah. Dia beri lambat sikit. Okay. Cadangan saya, pilih je dulu mana-mana cikgu. Siapkan dulu isi penting dia, konten dia, nak hias-hias tu belakang tu je. Sebab biasanya bila dah siap tu, kita akan ubah. Banyak kali ubah. So, pilih je dulu mana yang pilih je apa-apa yang tersedia. Nak ubah tu kemudian. Okey. Kalau kita nak ambil daripada luar, kita klik format background, kita insert. Insert tu sama ada stock image. Stock image tak ada lah. Sebab dia online kan. So kita ambil yang daripada file daripada laptop kita. Kita save banyak-banyak. Contoh, ambil satu gambar, klik gambar tersebut, kemudian tekan insert. Dah jadi. Okey. Kalau perasan tadi saya punya background tu kosong, ataupun dia warna purple sahaja sikit. Kemudian saya tambah gambar daripada folder yang sedia ada dalam laptop saya. Okey cikgu-cikgu.
Di design ni dia memainkan peranan yang penting sebab bila orang nampak je corak design dia, kalau boleh design ni yang saya belajar dengan cikgu grafik, dia jangan terlalu crowded. Maknanya kita fokus terhadap benda yang kita nak sampaikan. Kita punya grafik tu jangan banyak sangat. Macam saya punya ni banyak juga ni warna dia, tapi tema dia tetap purple. Cikgu-cikgu harap cikgu-cikgu dapat follow lah. Kalau macam kurang dapat tangkap, tak apa cikgu-cikgu, nanti boleh ulang je lagi video ni ya. Okay cikgu, jom kita tengok pula apa lagi perkongsian seterusnya berkenaan dengan transition. Okay, apakah itu transition? Transition, okay, bolehlah sebutan tu ya. Okay, transition ni maksud dia kita punya persembahan PowerPoint tu, kita nak gerakkan dia terbang ke melompat ke terbang kiri kanan, tiba-tiba zoom macam tu. Kita dia semua berlaku dalam transition. Okay, itu ikut kreativiti cikgu-cikgu masing-masing lah. Okay, jom. Okay, ni adalah contoh dia. Okay, macam biasa, klik dekat atas tu, cari transition. Okay, tu adalah pilihan-pilihan dia. Kalau yang dalam 365 ni memang sangat cantik pilihan dia cikgu. Saya sarankan cikgu belilah ya 365. Tapi kalau tak mampu tu boleh cari dekat tim EDD. Saya beli pun dengan tim EDD. Memang sangat murah, berbaloi. Okay, tu contoh-contoh pilihan dia lah. Ni saya klik satu-satu yang ada dalam Microsoft 365 punya. Okay, ada jatuh, ada macam buku. Dia bila dia jadi video, kita jadi nampak, wah macam mana dia buat ni. Macam saya lah, saya tertanya-tanya kan, macam mana cikgu-cikgu ni buat video yang canggih-canggih. Rupa-rupanya ramai yang buat dengan menggunakan PowerPoint sahaja. Okay, kalau nak canggih guna PowerPoint 365. Tapi kalau tak ada, tak apa cikgu, guna je PowerPoint yang ada dalam laptop cikgu. Okay, saya harap setakat ni cikgu-cikgu dapat follow lah setiap step-step yang saya share, yang saya kongsikan. Okey cikgu, rasa setakat ni je perkongsian kita dalam siri kedua untuk menghasilkan video power dalam PowerPoint. Dia video tu kita yang powerkan dia. Macam mana nak power? Kita kena belajarlah step by step. Kita kena kuasai asas-asas yang diterangkan dalam video tadi. Okay, cikgu ingat ada 8, tapi yang kita bincang tadi 4 sahaja. Okay, 4 lagi kita akan jumpa dalam siri yang ketiga. Okey cikgu-cikgu, Assalamualaikum.